Alhamdulillah. Jadi sebetulnya narasumber sudah pun berada bersama dengan kami di Studio 4 pada ketika ini. Sangat teruja sebetulnya ya. Jadi kita akan bersama dengan Akmal Marheen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama Akmal kita bersama dengan Arifuddin Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kedua-duanya? Alhamdulillah. Sehat tak? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maaf dan batin. Selamat Hari Raya. Rasanya belum terlambat lah kan. Bagaimana tahun ni Hari Raya? Meriah? Membagi makin sehat. Itulah kan. Topik perbincangan kami hari ini di Rampai Pagi. Impak Hari Raya. Yang nyorang hari ini kita ni telah pun berada di 20 hari bulan Syawal. Tapi open house-nya masih ada. Keknya pun masih banyak dimakan. Jadi bila tadi kan mulai exercise. Itu nanti tadi cerita. Tadi kami cerita mengenai filem Xavier. Mungkin untuk pengenalan, saya mengenali orang di sebelah saya, tapi rasa penonton Rampai Pagi mungkin ada yang mungkin pernah melihat, ingin mengenali dengan lebih dekat lagi. Barangkali mungkin tadi boleh berikan peluang kepada kedua-dua narasumber dan boleh mulakan daripada Akmal barangkali untuk memperkenalkan diri kepada penonton Rampai Pagi. Silakan Akmal. Okey, terima kasih Dini dan juga Ramiza. Okey. Saya Akmal Marheen selaku penerbit daripada Marheen Entertainment dan juga saya menerbitkan filem Xavier ni. Selain daripada menerbitkan, saya juga menulis skrip dan juga berlakon juga dalam filem tersebut. Penerbit, pelakon dan juga penulis skrip. Ya. Alhamdulillah, satu individu yang cukup Berbakat sekali. sekali. Kan? Jadi pada sekolahnya? Nama saya Arifuddin Zainal dari Air Captures, pengarah filem Xavier. Alhamdulillah. Kita bawakan. Beliau juga pengarah fotografi untuk filem. Ya. Jadi itulah dua beliau yang kami bawakan bersama dengan awak pada pagi ini akan mengongsikan lebih lanjut lagi mengenai dengan filem tempatan Xavier. Jadi satu filem ini diterbitkan oleh kedua narasumber kita pada pagi ini. Mungkin ada dapat dikongsikan jalan cerita filem tersebut dan juga genrenya. Jadi mungkin teaser lah barangkali Akmal. Teaser, official teaser teasernya lah di Rampai Pagi ni khususnya. Eksklusif. Jadi mungkin Akmal dapat kongsikan ya. Jadinya Xavier ni adalah mengisahkan tentang sebuah skuad elit namanya Xavier. Ia terdiri daripada 4 individu yang dipilih oleh sebuah organisasi. Diorang adalah seorang imam Kash. Kalau pernah lihat filem Al-Imam, beliau juga dalam filem Xavier ni. Kemudian seorang ejen namanya Ejen Yuna dan juga Tia. Jadinya diorang ni dikumpulkan untuk membantras atau menangkap seorang penjenayah namanya Zidan. Jadinya Zidan inilah diorang punya antagonis dan Xavier ini adalah protagonis dalam filem ini. Jadinya genre filem ini adalah sebuah action, ia filem all out action lah filem ini. Ia punya durasi so far lebih daripada 2 jam. Macam Hindustan lah. Bollywood. Jadinya saya minat Bollywood. Jadinya insyaAllah sepanjang kami membuat post production lah, kami sendiri macam indah terasa 2 jam itu. Jadinya insyaAllah kalau penonton tadi macam Ramiza cakap suka Bollywood, ia nada menyanyi tapi nada menari tapi ada action. Ada tumbuk-tumbuk Ya, ada tumbuk-tumbuk. Kalau mencari penari untuk filem Zahat boleh menyumbangkan suara Bollywood pun boleh. Kali sama-sama menyumbangkan lah, mensumbangkan. Yelah kan. Ada bakat tersendiri juga lah. Dalam mensumbangkan. Menyumbangkan. Menyumbangkan. Bukan berlakon. Dan kami juga ada diberitahu ni Akmal, ada lagi sebenarnya pihak yang terlibat dalam sama-sama membantu menjayakan merealisasikan hasrat menerbitkan filem Xavier. Mungkin boleh dikongsikan ya Akmal. Okey, jadinya alhamdulillah untuk filem Xavier ni adalah kolaborasi kedua di antara Marheen Entertainment dan juga Air Capture Production. Pertama kali dulu semasa menerbitkan filem Al-Imam tahun lepas. Jadinya selain itu juga kami ada banyak employ anak-anak tempatan yang sangat kreatif untuk jadi part of our team lah. Kebanyakan diorang ni adalah keluaran-keluaran daripada Politeknik, USB dan banyaklah. Jadinya kami menumbuhkan sebuah tim yang sangat kuat untuk menerbitkan filem ini.
Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi banyak lagi soalan yang akan ditanyakan sebetulnya. Jadi mungkin khusus untuk pengarah filem ini, mungkin dari segi persiapan ataupun dari segi perancangan, berapa lama sebetulnya filem ini nyorang diusahakan lah untuk memastikan agar semuanya dalam keadaan yang rapi dan sebagainya? Berapa lama sudah? Setahun kali. Ya, sebab Yeah. Penulisan skrip siap mula Februari tahun lepas sampai ke bulan Jun, and then lepas itu kami start post production and berbincang sama Arif. Yeah. Jadinya around Julai itu kami start sudah post production. Ya, sekalian kan tadi syuting bulan 10 November, I think. bulan December, end of November until end of January. End of January, dalam masa 2 bulan. Yeah, quite a very long production lah sebenarnya. 23 days. Okay. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit, adakah semua lokasi penggambaran berada di negara Brunei Darussalam ataupun mungkin ada ke satu tempat yang di luar daripada negara Ketani? I think I can say it's 100% di Brunei. Yeah. Wah, 100% di jadi Brunei. ini satu filem tempatan yang harus dinanti-nantikan oleh audio di luar sana, kerana kalau bukan Ketani, siapa lagi yang menyokong? Betul. Dan ingin juga mengetahui ni proses pemilihan pelakon dan sebagainya. Mungkin ada diadakan saringan, mungkin dari segi uji bakat dan sebagainya. Siapa yang ingin menjawab ni? Akmal mungkin ataupun Arif? Sama-sama pula. Boleh? Dapatlah. Tadi ada buat audition kan dari itu, ya. Tapi anulah untuk some of the pelakon, ya. Jadinya some of the pelakon, kalau macam Hazim Hishamuddin selaku Imam Kash, memang sudah dari Al-Imam kan, dibawakan dalam filem untuk Xavier ni. Tapi ada beberapa watak baru macam yang dilakonkan oleh Daniel Shah Johan dan juga Anissah Najihah, ia seorang pesilat nasional negara, juga berlakon dalam filem ini. Kemudian siapa lagi? Tani punya pelakon veteran. Pelakon veteran yang kami bawa, ada juga pelakon veteran iaitu Haji Yunus dan juga Haji Hamdillah dalam filem ini. Ya, sebenarnya kami kan bawa lebih ramai, tapi sudah ramai sebenarnya. Jadi filem ini menggabungkan bakat-bakat baru dan juga pelakon-pelakon lama di negara Brunei Darussalam. Ini secara langsung Tani memperkenalkan kembali rasanya ramai yang meminati lakonan-lakonan pelakon-pelakon veteran kita ni, dan dapat lagi berpeluang pelakon baru untuk sama-sama menimba pengalaman daripada pelakon-pelakon lama. Ini rasanya salah satu cara untuk memaintain industri perfilman kita ni agar bakat yang ada di negara Brunei Darussalam ini terus dapat digilap dan dapat diketengahkan di luar sana lah. Jadi kalau Akmal sendiri boleh ditanyakan ni, Akmal memang seorang pelakon, penerbit, seorang individu yang serba boleh lah dikatakan. Jadi dari segi filem itu sendiri, penerbitan filem, apa yang memotivasikan Akmal? Sebab ini bukan filem pertama kan Akmal? Yeah, so what makes you keep going dalam menerbitkan filem dan sebagainya? Sebenarnya antara sebab kenapa saya sentiasa striving untuk membuat filem di Brunei ini adalah untuk membuktikan yang apapun cabaran dan dugaan yang saya hadapi yang tidak diketahui oleh masyarakat untuk menerbitkan filem ini, saya akan jadikan benda itu sebagai inspirasi untuk semua, bahawa no matter how hard it is to produce movies di Brunei, Tani akan tetap usahakan. Pasal kalau Indah Tani selaku orang yang masa ni sebagai benchmark, siapa lagi yang akan, sedangkan masa ni Tani dapat lihat makin tak dari tahun ke tahun ada kemajuan sudah. Tapi walaupun lambat, tapi insyaAllah Tani boleh reach to Malaysian level or maybe even Indonesia punya level. Alhamdulillah. Jadi satu yang membanggakan sekali, Ketani mempunyai seorang belia yang memang mempunyai bakat-bakat tersendiri dengan menerbitkan filem dan sebagainya. Jadi dari perkara tersebut pasti ada sokongan yang padu dari pihak-pihak yang berkewajipan dan juga pihak-pihak tertentu. Dan saya rasa Yang Mulia Tuan Arifuddin juga selaku pengarah bagi filem ini ada mempunyai peranan yang penting dalam menyokong satu tayangan filem yang diterbitkan oleh Akmal sendiri. Jadi mungkin dapat dikongsikan daripada Tuan Arifuddin mengenai dengan peranan selaku pengarah bagi filem ini. I think
explanation dulu lah. Dulu pernah buat cerita cinta lah awal-awal before this, and then after that baru tahan macam testing the other genres satu. So macam when Akmal buat Al-Imam tu, ia mencari cinematographer, and then dari sana tak kenal si Akmal, and then interest satu ada align lah sama-sama, and then macam after buat Al-Imam tu ada suksesnya, and then dari sukses satu we found macam a bond lah sama-sama, and then he pitched me the idea of Savior, and tapi masalahnya ia berlakon, so ia mencari director untuk mendirectkan cerita tu while ia berlakon, pasal buat dia dapat banyak penulis tugasan. Tapi apa sebenarnya menarik minat Arifuddin? Because sebenarnya dikongsikan tadi genre yang pernah terlibat dalam pembikinan filem berbentuk cerita cinta tadi kan dan sebagainya. Jadi untuk berpindah daripada genre tersebut ke genre seperti yang diketengahkan dalam filem Savior, apa sebenarnya yang menarik minat? I think the drama macam mesti, for me, I feel as if macam mesti belajar macam mana feelings lah, emotions satu. And then macam after macam okay, I think aku tahu sudah macam mana buat macam aksi, show dalam visual storytelling. And then macam aku kira mau cuba challenge barulah. Macam challenge yang baru. Kita sebenarnya ada sedikit video, ada paparan video ingin kita kongsikan. Kita masih lagi menunggu Syah. Ini dia. Ya. Alhamdulillah. Kau melakukan semua ini untuk kau. Berharap apa yang membuat ini luruskan. Moralities in our missions are questionable. Aku akan perubahan. Nama, aku takut yang aku tidak dapat melawan sihir. This is not about losing. This is about menyelamatkan. Sampai bila Tani akan biarkan Zidan untuk menghancurkan keluarga Tani? Kalau kau setuju kerjasama dengan kami, I'm sure ini dapat stop Zidan. Kau fikir kau tahu apa rasa kehilangan? Kau cuba rasa apa yang aku rasa, and then kau dapat tahu apa itu sebenar kehilangan. Bandar ini, bandar kami. No matter how much we hate it, sumpah kami untuk tetap jaga bandar ini. Memang cukup mengagumkan sebenarnya Auda. Yang Auda saksikan tadi adalah suntingan sebenarnya, paparan video, teaser ataupun pengenalan untuk filem Savior, filem tempatan kita ni Auda. Dan di sebelah kami, pada bis kita yang baru saya menyaksikan sampai pagi, kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Akmal sebagai penerbit untuk filem ini dan juga sebagai pengarah untuk filem ini kita bersama dengan Tuan Arifuddin. Akmal, satu soalan Akmal. Kalau tadi lihat kembali filem-filem terbitan Akmal sendiri, contohnya yang baru sebelum Savior, Al-Imam. Jadi dalam Al-Imam yang saya ingat ada satu line yang dijadikan sebagai orang sentiasa ingat untuk filem tersebut. Jadi ada diviralkan TikTok, trending dan sebagainya. Adakah Akmal, bagi saya merupakan satu marketing yang cukup pintar sebenarnya. Adakah mempunyai konsep yang sama untuk filem Savior ini? Adakah? Ada kali lah after sepanjang kami editing adalah yang kami rasa macam boleh orang ada ni. Boleh lah. Jadi apa tunggu mesti kena saksikan. Mesti lihat dulu filem. Jadi seperti dikongsikan tadi bukan sejam tapi 2 jam. dalam masa 2 jam ya. Filem ini akan ditayangkan nanti insya-Allah. Jadi melihat dari suntingan tersebut sudah rasa teruja sekali untuk melihat bakat-bakat tempatan Ketani untuk menyerlahkan lagi bakat mereka dalam bidang lakonan. Jadi sebetulnya dalam menerbitkan satu filem ini pasti ada cabaran-cabaran yang tersendirilah. Mungkin dapat dikongsikan dari Akmal ataupun Arifuddin macam mana? Kau dulu. Cabarannya, I think
dari the difference from cerita cinta, horror and action. I think horror macam ada sanangnya sikit kali. Macam straightforward. Kalau nya action ni kadang boleh in one scene bercakap dulu and then after that in the same scene berlawan dia. So boleh ambil banyak masalah in that scene itu. So it can end up 5 jam dalam satu scene itu. Satu scene 5 jam Sebab kami macam masa syuting kan Arif, terus tu Arif, kami punya scene yang membagi Indah terasa 2 jam itu pasal action and then dalam action itu ada bercakap bang. And then lepas tu sambung lagi action itu. Jadinya it's not just a scene tapi kalau Hollywood term set piece. Kami ada banyak set piece dalam movie ini itulah cabaran movie kali ini. Jadi untuk menemukan set piece tersebut memang agak memakan masa yang panjang. Cabarannya juga location. Sebab kalau di luar negara ada studio kan, tapi kami mesti kreatif. Some of the location itu kami ani di sini, ani di sini. Zato kami temukan macam satu tempat. So macam bila lihat dalam movie macam one set piece but actually it's separate, berpecah. Jadi dari segi logistik pun memainkan peranan yang penting dalam menerbitkan filem ini. Mungkin dapat dikongsikan sedikit, adakah ianya khusus di daerah Brunei Muara ataupun di daerah-daerah lain juga ada tempat-tempat yang sesuai? Kali ini kami shooting ke luar daerah. Al-Imam saja kami sampai ke Lami. Ini kami semua sini pasal kami tahu shootingnya lama. Jadi kami dah mau macam keluar daerah lagi apa tu lah. Jadi saya memang cukup teruja ingin bertanya soalan kepada Akmal mengenai dengan penulis skrip ini. Kerana kalau untuk menulis skrip bagi rancangan memang berbeza. Kalau bagi filem macam mana? Apa cabaran untuk menulis skrip untuk filem Savior ini? Saya sepanjang saya menulis skrip, saya memang buat research dulu supaya every details dalam movie itu Indah dapat Indah dapat disangkal, dilawan oleh orang yang melihat macam dia logik macam tu. Jadinya alhamdulillah saya memang akan buat research, tapi research itu bukan just from YouTube, tapi saya baca artikel yang artikel-artikel yang berwasit yang sudah dianukan, yang yang diiktiraf. Yang diiktiraf mengenai apa yang saya masukkan itu. In terms of jadinya kalau macam action dari sudut espionage, spy espionage apa yang logik dan Indah logik. Kemudian since 2 jam lebih, jadinya kebiasaannya saya menulis skrip mengikut 3 act structure. Tapi this time saya buat 5 act structure. Sebab sebenarnya tidak necessary sangat, tapi disebabkan macam saya sendiri mau pening, saya pecahkan story itu kepada 5 act lah. Sebab tu kalau nanti lihat nampak rasa panjang. Kalau tadi mengamati daripada penceritaan Akmal tadi, proses pembuatan filem itu sendiri dari segi pemilihan pelakon dan kemudian ada dikongsikan tadi penulisan skrip dan sebagainya memang memerlukan masa yang agak lama, komitmen yang tinggi sebenarnya, dan juga dari segi kepakaran dan kebolehan. Dan saya yang saya ketahui juga latar belakang Akmal bukan dalam bidang perfilman dari segi akademik. Jadi macam mana sebenarnya minat itu timbul dan bagaimana boleh beralih? Adakah beralih arah 100% ke bidang perindustrian perfilman dan sebagainya atau macam mana ni Akmal? Jadinya macam yang dimention, saya sebenarnya dalam bidang perguruan lah kan. Tapi alhamdulillah sebenarnya bidang yang saya ceburi ini adalah hasil daripada sokongan pensyarah saya sendiri. Jadinya dorang sendiri yang macam walaupun dalam bidang perguruan dah semestinya mesti menceburi bidang perguruan. Rezeki itu ada di mana-mana. Jadinya saya pun semasa saya di KUPU-SP memang saya seorang student council bahagian media juga. Jadinya sesuatu dari sana memang sudah diasah lah, and then lepas itu sudah makin diasah, and then buat movie pertama, and then now
ya Xavier. Dua soalan yang penting sebelum kita menutup tirai wawancara hari ini. Bila dan di mana ia akan ditayangkan? Itu soalan yang penting rasanya, yang ramai yang ingin mengetahui, dan juga bagaimana orang ramai ingin mengetahui perkembangan terkini. Mungkin boleh dikongsikan, Nek. InsyaAllah filem ini akan ditayangkan pada bulan Jun. Di Pawagam, mention Pawagamnya. Di Pawagam One Cineplex, Aman Hill, dan insyaAllah di Times Cineplex juga. InsyaAllah. Ya, di bulan Jun, dan kalau sekiranya bila tarikhnya, sila follow kami punya social media. Mungkin boleh dikongsikan social medianya? Kalau kami ada official social media untuk filem Savior saja, namanya Film Savior, FILEM SAVIOR, AVIOUR, dan boleh follow marhaentertainment.pn dan juga Air Capture Production punya. Jadinya tiga social media ni akan sentiasa sharing info about Savior ni. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi pada bulan Jun nanti pastikan Auda set kalender untuk melihat filem tempatan kita ni Savior. InsyaAllah akan ditayangkan di Pawagam di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mungkin dalam berbagi masa 1 minit mungkin dapat kurang daripada 1 minit sebenarnya. Kurang daripada 1 minit. Ada dapat memberikan ucapan penghargaan kepada penyokong-penyokong yang membantu untuk filem tayangan ini. Thank you for the support. Okay. Sentiasa sokong. Ya, sokong. Alhamdulillah. Alhamdulillah.